Adakah kita akan lihat satu pasukan yang dah 2 kali pergi Super Weekend terkandas di weekend yang ketiga, ataupun macam mana tu akan menjadi sangat-sangat menarik lah untuk kita perkatakan pada waktu ini. Tapi Erangel sekali lagi akan dimainkan Samzy adalah killer terbanyak untuk map Erangel ini. Tadi pun dia dah dapat lebih kurang 3 kill, diikuti oleh Saint, Psycho, Bravo dan juga Damrut. Hampir 7 lah kalau dia boleh clutch tadi. Betul. Kalau dia boleh clutch tadi confirm lah. Dan dia tadi tak fokus kepada kill. Andai kata kalau dia fokus kill, dia dapat satu jatuh, dia kill. At least dia ada kill lah untuk dibawa pulang. Walau bagaimanapun, EVOS VIP boleh dikatakan masih lagi dalam keadaan yang baik. Mereka masih lagi di pitch yang pertama tak salah saya tadi. Ataupun pitch kedua dengan 5 mata lebih. 6 mata kalau tak salah saya untuk pasukan EVOS VIP. 4 mata je 4 mata je untuk pasukan EVOS VIP. Jadi apapun saya rasa EVOS VIP masih lagi boleh meneruskan perlawanan kita dengan sebaik-baik mungkin. Light buff daripada kawasan Novo mengakhiri kawasan hospital ketika ini. Dr. TA akan pergi ke military base. J8 akan pergi ke kawasan Novo. Memang tak akan pernah tukar kedudukan tersebut. Ini antara-antara yang besar, kita tahulah antara beberapa tim yang kuat dan besar sebelum ni memang akan berada di tempat yang sama saja. Wow. Menyeramkan. Circle yang sungguh-sungguh menyeramkan. Sebenarnya kalau kita tengok, Kal dah pun turun ke kawasan Milta Power sebab mereka pun sedar bahawa SMG tak bermain untuk round yang kedua. Tapi 3 dah pun dihantar ke bahagian atas di mana satu tindakan bijak dan cun-cun pula zone yang pertama kita kat bahagian belah utara. Jadi kebanyakan tim yang di atas kadang-kadang ada banyak kelebihan. Lebih sukar untuk J8 dan juga Dr. TA. Mungkin akan berlaku sedikit late rotasi bagi mengelakkan RSG yang menjaga kawasan jambatan ataupun DFV sekalipun. Tapi saya rasa buat masa ini siapa yang sampai ke Stalber, Kameski, Severny terlebih dahulu seperti Yurugang, mungkin akan dapatkan satu kedudukan yang baik. Mereka tak akan dapat backstep mana-mana pihak lawan yang lain. Tapi mungkin akan dapat kekal dengan lebih lama dalam permainan kita. Round yang kedua, Erangel sekali lagi. Ada kemasukan tim-tim baru iaitu tim daripada Grup E. Iaitu Team Wales, RSG, Anti-Circle dan juga TRX Esports. Yang baru saja bermain untuk buat kali yang pertama. Yang lain dah pun bermain yang buat kali yang kedua lah untuk mereka. Ya, tapi tadi kita sedang lihatkan Team Wales sedikit tekanan diberikan kepada mereka oleh Team Secret. Baik, tapi untuk pasukan-pasukan yang baru sekali masuk, Homeboys, R2K, Toda, RSG, NED juga tidak bermain untuk kedua-dua minggu, TRX main untuk sekali. So, pasukan-pasukan itu perlu untuk melakukan sesuatu pada minggu ini. Dan ini membuatkan saya rasa kita akan dapat melihat begitu banyak sekali aksi-aksi yang menarik. Tapi RSG pada waktu ini tidak akan bermain terlalu agresif. Mungkin mereka mencari apa sebenarnya kekurangan yang mereka hadapi ataupun apa sebenarnya masalah yang mereka hadapi. Seterusnya, bolehlah mereka memperbaiki kesilapan dan juga kekurangan tersebut dengan lebih baik. Tapi pada waktu ini kita lihat Tauge Ayam boleh menarik nafas lega sedikit kerana pasukan DFV telah pun berlalu pergi. Masing-masing kena masuk ke dalam circle. So, saya rasa masing-masing pun tak nak panjangkan pertarungan di kawasan luar circle ini. Yap, J8 dan juga DRTA dah pun selamat sampai ke Kepulauan Pochinki. Tapi buat masa ini, tim yang pertama akan memakan zon biru ialah R2K. Dan R2K kalau mereka tak ada keperluan, kelengkapan healing item yang mencukupi. Contoh macam 1 first aid kit saja, 2 first aid kit saja. Kalau dibazirkan di zon yang pertama, kat hujung-hujung nanti agak sukar untuk mereka dapatkan barangan-barangan. Tapi kalau mereka dapatkan bunuh satu tim, mungkin ada banyak loot untuk mereka. Tapi kalau nak mengharapkan kepada kompon-kompon kecil, mungkin tak mencukupi. Sebab kalau kita tahu sendiri pun, memang akan ada banyak checkpoint diambil oleh tim-tim yang kat bahagian tengah. Bahagian kawasan kompang pun kebanyakan yang akan kosong. Jadi salah satunya untuk tim R2K dapatkan lebih banyak equipment dan juga healing item jika tak cukup lah selepas tanking zone yang pertama. Memang mereka perlu bunuh orang lah cerita dia. Tapi 4K sekarang ini akan terkena kecederaan sedikit daripada pasukan NED. Cuma kalau nak diikutkan waktu PMGC lah kan, diorang lebih mementingkan bom tangan tau. Dan daripada segi first aid dan sebagainya, daripada segi peluru pun, diorang menunggukan tim lain mati di tangan mereka baru diorang akan macam top up balik benda tu. Sebab itu antara perkara yang banyak dilakukan oleh tim Nova, juga tim dari Footballist pun melakukan benda yang lebih kurang sama. Di mana kalau last circle tiba-tiba korang tengok, dia macam ada ni, dia macam ada satu bag besar, bom saja. Sebab kan waktu tu hujan bom tangan tu lebih daripada jangkaan kita. Selalunya macam dah dalam 7 bom tangan dah. 7 ke 10 bom tangan tu dah macam cukup. Ini macam dia ada dekat lebih kurang 20 bom tangan dekat tangan sendiri. Bom asap pun still banyak. Dah boleh dikatakan macam diorang bawa lebih kurang 50 je bullet tambahan. Selain itu tak ada. Yep. Ini adalah satu benda yang sebenarnya saya tengah mengkaji sebenarnya. Di mana
setiap phase kan, ini ikut kepada tim lah sebenarnya. So setiap tim of course dia ada meta yang sedikit berbeza. Bermakna anda juga perlu membuat kajian untuk tim anda sendiri. Apa sebenarnya perlu untuk anda kutip dengan lebih banyak pada awal permainan. Dan kemudian apabila anda memenangi pertempuran sekian, apa yang perlu anda fokuskan pula? Adakah anda perlu top up first aid? Adakah anda perlu top up peluru dan sebagainya? Sebab kalau kita tahu Erangel, kalau daripada awal ambil first aid, kurang sebenarnya keperluannya untuk simpan first aid dengan terlalu banyak. Kalau Sunhawk tu lain lah kan. Tapi untuk Erangel berbeza. Bermakna untuk phase-phase awal ini mungkin kalau gameplay anda agresif seperti Team Wales, peluru itu lebih utama. Tetapi sebenarnya bagi saya nade dan juga smoke lah, itu dua benda yang perlu ada di dalam setiap pro player dengan begitu banyak sekali. Sebab resource itu akan diguna pakai dengan begitu banyak, terutama untuk berlawan seperti inilah. Kalau kita tengok EVOS VIP tidak terus melulu pergi ke bahagian hadapan, cuba untuk mendapatkan opening terlebih dahulu. Dan sayang sekali untuk Samzi, balingan nade yang sedikit rendah dekat situ, tidak berjaya untuk mendapatkan opening yang beliau harapkan. Tetapi bantuan telah pun diberikan. Haikul akhirnya akan berjaya untuk menjatuhkan Obor dan juga Suncon. Double Kobe dekat situ, pembukaan yang mereka harapkan. EVOS VIP sekali lagi bermain garang di awal permainan. Samzi terus saya melulu ke bahagian hadapan, cuba untuk berikan tekanan, dan itulah dia. Haikul dapatkan Naoki. Haikul kalau dia dilawan depan-depan saja dia sini je, memang dia akan pakai DMR. Memang gila lah pemain tu. Malang. 3 kill untuk EVOS VIP di awal permainan, dan ketiga-tiga kill Haikul dengan 1 SKS. Tapi yang lain tu pakai bom lah kan. 2 dapat pakai bom, 1 dapat pakai SKS. Dan memang tengok Haikul. Kenapa? Kedua-duanya pinky-pinky pula Haikul ni, lain macam Hati ada taman walaupun nampak ganas, tapi hati ada taman. Kedua-dua skinnya semua pink-pink. Kita hati kena taman. Kita kena sweet-sweet juga kan. Nampak je macam garang. Amy pun nampak macam garang juga, tapi sweet-sweet. Tak sweet Amy? Garang aku. Nampak. Amy dia nampak macam elok, tapi dia garang. Tak adalah. Tapi walaupun di sini dia lihatkan di bahagian atas, kita dapat lihatkan Mang L daripada kejauhan. Saya masih lagi warna tu aku masih lagi menjadi satu persoalan. Aku nak tanya Boyka directly lepas ni aku tanya. Kejap. Siapa? Kenapa? Tak, saya tak tanya ni muka siapa, sebab ini definitely bukan muka Carl. Ada nampak macam Iras Kim. Kali betul Kim kan. Kim dah tukar tim. Tahu sebab muka dia sebiji macam Kim tu. Tapi bukan Carl. Definitely ni bukan Carl. Tapi saya tak pasti siapa. Adakah mungkin player NED macam Raizai? Kalau tak salah saya itu bukan Raizai juga. Saya rasa muka dia sedikit berbeza. Oasis saya tak ingat sangat muka dia macam mana. So ada kemungkinan Oasis. Tapi walaupun pada waktu ini kita lihat NED, saya rasa dia tengah tunggu je. Dapat knock je, confirm dia tabrak ni. Ya, tetapi kalau kita lihat tadi kan NED, formasi dia orang waktu merusuh Dr. TA tu memang cun-melecun. Itu one of the best formation and also tactical untuk merusuh. Tu one of the best lah. Sebab dia orang basically daripada orang kata apa, dia orang macam lock mangga tu kan. So bila dia orang dapat macam satu jatuh, dia orang terus lock kunci, buang keluar. Betul. Memang directly ataupun kunci ditelan dia. Betul-betul 4 penjuru masuk. Kau dah buat apa lagi dah? Tak boleh buat apa-apa kalau bom datang daripada semua arah. Dan salah seorang player kau dah jatuh, memang hanya mampu untuk menerima kematian je lah. Tapi Snaps hampir dijatuhkan. Kita sedar tadi bahawa Sen dah pun mati. Miracle pula jatuh malang untuk Geek Fam. Sekarang nampaknya mungkin akan kehilangan player mereka yang kedua. Sekarang tinggal dengan Snipes dan juga satu lagi player untuk Geek Fam. Tapi adakah Miracle akan dapat untuk diselamatkan ataupun tidak, kita tak pasti lagi. Di mana Mosgoku pula akan mati ke tangan Homeboys. Dan sekarang ini memang banyak perlawanan di awal-awal permainan, di fasa pertengahan pun lah kita boleh katakan. Sebab dah 12 minit yang berlalu, kebanyakan tim sekarang dah pun mula untuk berdekatan. Tapi tak kita sangka kan, di minggu yang terakhir ini memang betul-betul agresif. Bukanlah agak pelik, sebenarnya dia benda yang biasa lah kan. So kita nak tengok semua nak kejar mata, semua nak ke Super Weekend. Tapi mungkin kalau kita lihat semua tim berbuat perkara yang sama, semua tim fikir perkara yang sama, mungkin perlawanan kita akan habiskan lebih awal. Tapi Nook, dia tak sedar, tapi dia mungkin dia dah dengar. Step Ziggs dah pun masuk. 3 lawan 1 situasi dan tembakan Micro Ziggs dilepaskan. M416 di tangan dan Nook akan mati ke tangan R2K di tempat yang ke-16. Malang sekali untuk pasukan Homeboys sebab dia memang tinggal seorang kan. Kita tahu tadi dia tengah oleh pakai EVOS VIP, tapi kalau ada Snipes, kedudukannya telah pun dikunci. Bermakna lebih mudah untuk pasukan T-Circle melakukan satu agresif push ke bahagian hadapan untuk mendapatkan kill ataupun poin percuma untuk pasukan mereka. Tapi Insomniacs pada waktu ini telah pun diajar oleh Man Parang. Sebab orang suka main sama-sama tau, Manpa dengan Insomniacs. So agak saya rasa mungkin Insomniacs macam, aduh Man, kenapa kau kena bunuh aku Man? Tapi Jax kena pula sekarang ni oleh si Loyu. Bermakna ada trade berlaku di situ, tapi Psycho telah dijatuhkan. Ada sedikit kecelakaan yang berlaku di sini, di mana dua orang pemain daripada pasukan Tauge Ayam
terjatuh disebabkan oleh kecuaian yang berlaku kepada salah satu pemain tadi. Mereka terlanggar, bukan satu lah, mungkin dua, saya tak pasti apa yang terjadi tadi, tapi mereka terlanggarlah kereta antara satu sama lain. Team Secret mencuri. Saya tak pasti mereka mencuri atau mereka yang dapatkan knockdown tersebut, tapi apapun sekarang ini J8 dapatkan Hino. Lagi mengarut. Dodak yang dapatkan knock. Team Secret yang pergi rush. Tak mana datang si Zali. Memang Zali. Zuli. Tapi Team Secret dapatkan kill mereka yang pertama. Untuk round yang kedua ini kita lihatkan zone memang makin bergerak ke kawasan timur laut. Kebanyakan tim akan stacking di bahagian kawasan barat laut. Dan di mana sekarang nampak Daman Sarah Flash Vision, Yurugang dan juga Team Wheels akan berada di kawasan yang sama, di mana Loyo kecil mencari Putra. Tembakan dengan Micro Uzi tapi belum lagi dapat. Covering fire mantap dan Man Parang. Support yang terhebat untuk Yurugang. Berjaya untuk mengelakkan Loyo menjatuhkan Putra. Dan kita dapat saksikan sekarang Putra dan Man Parang agak committed, di mana lontaran grenade juga dah pun diberikan dalam masa yang sama. Tapi Steven 9K dan juga Zinbeat 12 Pro dah pun sampai. Yurugang dan juga Wheels akan mula untuk berperang. Mereka akan cuba untuk dapatkan kill. Tapi sekarang situasi agak sukar sebab kedua-dua belah tim di luar zone yang ketiga. Dan ia bukanlah zone yang kita boleh bawa main-main. Ya, tapi Bravo memegang MK14. Mereka perlu untuk masuk sedikit ke bahagian hadapan untuk mendapatkan circle yang berikutnya. Di mana Wills kita lihat masih lagi terperangkap pada waktu ini. Tambahan pula di dalam bahagian Stalber ada pasukan DFV ataupun Damansara Flash Vision. Inilah dia circle dengan selambanya. Dimiliki oleh pasukan TRX, JPNC, NED Beradu dan juga EVOS VIP. Mereka ada kedudukan yang agak baik juga. Especially sekarang ini untuk TRX, saya rasa mereka perlu untuk melakukan farming kills. NED juga sama, mereka boleh menjaga sempadan tersebut dengan baik. Tapi Jumper berjaya untuk mendapatkan satu orang pemain daripada pasukan Tau Gayam. Kita tahu pasukan ini telah pun sangat-sangat lepas tadi. Dan itulah dia rata sekali lagi Tau Gayam di awal permainan. Tanpa sebarang kill. Kacang susu dia mengetik diri sendiri. Mungkin tidak mahu untuk memberikan point lah kot kepada enemy. Saya rasa. Betul-betul dia bunuh diri sendiri. Dia macam, dah peduli apa aku akan bagi kill. Suka hati, tapi jangan tiru benda ni jangan tiru di dalam dunia sebenar. Tapi saya rasa kalau dia buat benda macam ni bagus juga sebab apa? Dia mempunyai ego dalam diri dia supaya apa? Biar mati tangan sendiri, jangan mati di tengah orang lain. At least satu point tu dia sendiri yang tanggung, bukannya Team Secret yang akan dapat. Satu perkara yang saya rasa sukar untuk dilakukan tapi mereka dah lakukan. Cuma Wales, mereka antara salah satu pasukan yang mengganas untuk Super Weekend. Tapi kali ini sekelip mata mereka hilang dengan keempat-empatnya sekali. Dapat satu kill saja. Itu bermakna satu kill akan dibawa untuk pasukan mereka. Untuk kill point saja, placement point mereka tidak akan ada. Cuma Damansara Flash Vision sedang berada di bahagian atas. Di bahagian bawah kita ada Sam Z daripada EVOS VIP bersama dengan si Reza. Tapi Sam Z telah berjaya untuk dapatkan satu kill terlebih dahulu. Inilah dia antara salah satu player yang terbaik di Erangel. Aduh, pecah kepala dua orang guys tu. TRX dapat dijatuhkan oleh EVOS VIP tadi. Putra pun jatuh sebenarnya. Fredo pula dapatkan R2K Vex. Dan sekarang peperangan jarak dekat sedang berlaku. Nampaknya Edu dekat belah sana. Tak dapat dilihat pun oleh Damansara Flash Vision. Tapi nampaknya Reza dan juga Sam Z nampak macam agak committed untuk dapatkan pihak lawan di bahagian atas. Sama ada mereka tahu ataupun tidak. Ada Saitama dan X-Arm sedang pun menunggu. Zigzag akan datang untuk membantu jika mereka dijatuhkan. Itu dia Arm dah pun di knockdown. Di mana Arm akan terus mati. Dan itu dia kill yang begitu mudah sebenarnya untuk EVOS VIP. Saya tak rasa sebenarnya DFV tahu EVOS kat bahagian bawah. Tapi kalau fikir balik dia dengar bunyi kereta. Tapi saya tak tahu kenapa begitu opennya kedudukan X-Arm sebentar tadi. Dan meninggalkan Saitama dan juga Zigzag untuk DFV. Dan Bravo juga dah berdekatan sekarang. Damansara Flash Vision ditinggal dua belah pihak EVOS dan juga Yurugang. Kalau Saitama naik sedikit untuk mengelak satu grenade ataupun tembakan daripada EVOS, mungkin dia akan dijatuhkan pula oleh Bravo. Tapi pada waktu ini kita lihat pasukan RSG malang sekali untuk mereka. Dua sahaja yang akan tinggal, iaitu Kim dan juga Voke. Ini mungkin akan menyukarkan sedikit peluang mereka untuk mendapatkan semaksimum mungkin point untuk pusingan yang pertama yang mereka mainkan. Razor menjatuhkan Saitama tapi Razor akan digesan. Nasib baik dia tidak terjatuh. Sebaliknya ada pemain lain yang mendapatkan Razor, iaitu Putra daripada satu bahagian yang berbeza. So EVOS VIP terpaksa untuk reset kembali. Tapi Bravo kita lihatlah betapa beraninya beliau melakukan pusingan yang saya rasa sebenarnya boleh menyebabkan beliau mati. Tapi dia macam biar lah kan, aku balik kot. Dan sekarang ni kita lihat Bravo nyawa begitu rendah sekali berlawan satu lawan satu. Dan itulah saya katakan, itu adalah pusingan-pusingan yang saya rasa sangat-sangat berisiko ditunjukkan oleh si Bravo. Membuatkan pasukan Yurugang sekarang ini akan tinggal satu saja pemain, iaitu Putra, untuk meneruskan perjuangan bagi pusingan kita kali ini. Tapi EVOS sekali lagi akan beraksi dengan begitu garang sekali. 6 kill dimiliki oleh mereka. Tapi kita lihatlah Amy, 13 team masih lagi ada dalam permainan. Ya, agak banyak sebenarnya. Pasukan masih lagi hidup, agak ramai lagi yang masih terselamat dalam permainan kita. Tapi Superboy
kedudukannya, kehadiran dirinya langsung tidak disedari oleh si Team Secret. Jumper, kalau betul-betul dia ada M249 kat kawasan ni tiga-tiga tu boleh jadi mangsa bang. Kalau dia ada Groza, ada AKM, saya rasa kalau AKM lagi bagus lah. Sebab AKM dalam 2-3 hit boleh jatuhkan satu player. Tapi sekarang ini dia hanya menggunakan Scar L saja. Oh, dia ada AKM senjata yang kedua. Kalau dia cuba, dia boleh untuk melakukan sesuatu. Tapi Voki akan berjaya terapakan Bang terlebih dahulu. Pada sekarang ini Voki berjaya terapakan satu kill. Team Secret mereka masih lagi tak tahu. Tetapi itulah ada first aid kit akan digunakan daripada si Superboy. Menunggu saja waktu yang paling sesuai sekali. Nak tembak ataupun tak nak tembak. Dia masih lagi tak ada bom tangan. Saya dapat rasakan dia akan menggunakan first aid kit saja. Tapi NCJP cuba untuk berikan desakan terhadap pemain daripada pasukan RSG, Batman dan juga Voki. Kedua-duanya masih lagi hidup. Wong JP dan Aduka. Mereka akan turun ke bahagian bawah terlebih dahulu. Batman dan juga Voki, kedua-duanya akan berlindung di tempat yang sama. Wong JP akan masuk melanggar saja Batman. Lepas tembakan bahagian hadapan. Berjaya terbang satu kejatuhan terlebih dahulu. Itu bermakna sekarang NCJP melakukan satu kecelakaan begitu besar. Tapi Leon tembakan yang mantap. Batman! Batman berjaya dapatkan knockdown tersebut dan sekarang nampaknya Voki ada peluang untuk diselamatkan. Dua player JPNC dah pun jatuh dan nampaknya Ulio akan cuba untuk lontarkan satu grenade dan saya rasa takkan. Grenade takkan bunuh RSG. Mereka masih lagi kali hidup. Nampaknya Aduka akan dibunuh oleh Yuhai. Kill untuk Team Secret sekali lagi dan RSG. Ada dua player masih sekarang JPNC dalam masa besar. Daripada tiga tinggal dengan satu. Manakala Anti-Circle dah pun jatuh ke tempat yang ke-12 sekarang. Top 10. Geek Fam ke tempat yang ke-11 dengan satu kill. Sekarang semua cuba untuk berperang masuk dalam zon yang kelima. Ia sedang mula untuk bergerak tutup sekarang Team Secret, Yuhaibor dan juga Fredo. Kalau pick dengan lebih sedikit, dia mungkin akan dapatkan play try daripada JPNC. Tapi mereka akan cuba untuk naik lagi ke bahagian atas. Mungkin juga akan dapatkan Yuru Gang, tapi nampaknya J8 dua dah pun jatuh. Todak juga dah pun berada dalam keadaan knockdown dan sekarang ini ditekan, diasak oleh TRX. Ya, tapi Yuda telah pun terkeluar di tempat yang ke-10 dan kita lihat sekarang ini TRX. Mereka ada satu compound yang begitu indah sekali untuk dipegang. Mereka hanya perlu menahan saja pasukan-pasukan yang cuba untuk mengganggu kawasan compound mereka supaya semua yang berada di luar ini akan ditekan. Kalau tak di tangan mereka, di tangan pasukan-pasukan yang lain yang berada di sekeliling, memudahkan proses mereka untuk dapatkan chicken dinner. Tapi lihatlah Team Secret beraksi dengan begitu garang sekali. Tapi tadi Team Secret tak ada circle. Saya tak pasti macam mana mereka nak masuk ke bahagian dalam. Tetapi itulah dia pasukan NED Brotherhood berjaya untuk ditikam daripada bahagian belakang oleh Ichong. Tapi akhirnya Kal akan mendapatkan trade yang dicari-cari. R2K tempat ke-8, 2 kill saja untuk mereka. RSG pada waktu ini sebenarnya satu benda pasal RSG adalah Kim tidak bermain, instead Chillrex yang bermain tadi. Tu yang saya macam confused tadi tengok nama Chillrex ada. Saya ingatkan yang tinggal adalah Kim dan juga Voki, tapi sebenarnya Batman dan juga Voki yang bermain. Dan Kim tidak akan bermain untuk pusingan yang kedua pada waktu ini. Tapi Team Secret 11 kill. Lihatlah Emi. Circle dibeli oleh pasukan TRX Esport. Ya, TRX sedang berada bahagian atas bukit tersebut. Jadi itu bermakna kebanyakan pasukan kena melangkah pasukan mereka kalau mereka masuk dalam circle. Tapi itu ada Voki berjaya untuk memberikan desakan begitu banyak sekali terhadap Yuhai. Kedua-dua player ini berbalas tembakan berbalas damage satu sama lain, tapi kedua-duanya dalam keadaan lasit saja. Jumper berada betul-betul di kawasan perairan ataupun api-apian tersebut, tapi Jumper berjaya terapakan Batman terlebih dahulu. Tembakan ramal lepas sampai harapan. Jumper akan pergi ke bahagian harapan ketiga ini. Mereka berusaha. Tapi Voki berjaya terapakan satu ketiga ini. Nyawanya masih lagi penuh. Voki akan melontarkan satu bom tangan di bahagian harapan, tapi helmet beliau telah pun mula untuk hilang. Tembakan ramal lepas bahagian harapan, tapi Voki masih lagi hidup. Tapi tetap akan rata. Team Secret 13 kill telah pun ada di dalam bukit mereka. Tapi di kawasan yang bukit kita ada Todak lawan dengan J8. Todak ada high ground advantage, tapi kalau TRX dapat lihatkan mereka yang akan jatuh. J8 takkan dapat disentuh langsung. Sekarang Kid ada AKM. Dia akan maju ke hadapan mungkin sebentar lagi, tapi agak berjaga-jaga. TRX dekat bahagian belah atas akan cuba untuk picking zone yang ke-6. Sudah pun diambil 4 buah tim dan NED dah pun sampai. Raizai dan juga Kal, dua fragger mereka yang akan cuba untuk dapatkan kill-kill. Membuka anjangan dah pun dilakukan dan nampaknya EVOS VIP akan terus melangkah Pami sekarang ni. 4 lawan 4 situasi kat bahagian hadapan. 4 lawan 3 sebenarnya, di mana CMC dah pun mati dalam permainan, tapi Ray akan dapatkan satu kedudukan, satu off angle yang baik untuk mendapatkan Luxi. Jika dia terus tutup picking ke bahagian belah kanan, Razer dan Haikul akan berganding bahu menjadi Kais, tapi tak berjaya lagi. Lontaran grenade yang tidak mengena, tapi Damn QT pula akan berjaya untuk letupkan jatuh. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, kesemua pasukan akan cuba untuk berkongsi kawasan compound ini. Toda masih lagi hidup dengan begitu lama sekali, dan NED juga beraksi dengan begitu cemerlang sekali dalam top 6 ini. 18 orang pemain, 17 sebenarnya. Selepas Damn QT berjaya untuk dihabiskan oleh Kal, salah satu pemain yang berpengalaman juga sebelum ini bermain untuk Experiment dan kini bermain bersama-sama dengan pasukan NED Brotherhood. J8 Mile saya tinggal. J8 Mile akan menjadi tunggak harapan untuk pasukan beliau untuk hidup dengan lebih lama, mungkin mendapatkan poin semaksimum mungkin. Tetapi sekarang ini Mael ditekan dengan begitu hebat sekali. Tidak ada first aid yang berbaki untuk si Mael. Kalau
Kalau dia nak pergi loot dekat kotak depan dia pun, Carl dah mula lock dia punya mata dia kepada si Mael, membuatkan Mael dekat situ memang tersangkut betul-betul dekat belakang, dekat sebalik kereta ini. Dan saya rasa smoke pun dia dah tak ada dah sekarang ni. Kalau ada dia ada smoke, mesti dia dah mula baling smoke ke kawasan sekeliling. Dia paling pen je. Itu je benda yang boleh dilakukan oleh si Mael ketika ini. Dia dah tahu kat belakang dia ada player yang berbeza. Di hadapan dia ada Carl. Dari turun mana sekarang ini pemain daripada pasukan J ini dalam keadaan yang begitu ketandusan. Dia tak langsung wrong untuk bernafas. Tapi tu ada Toda berjitra bagi Lyrian. Terus saja diambil kill terlebih dahulu. Toda kali ini betul-betul konsisten. 2 round dimainkan. Walaupun mereka hilangkan begitu awal sekali player-player mereka. Seperti Kid untuk round pertama. Tapi still berada di dalam kalangan-kalangan top 5 kita. Ini merupakan minit yang ke-24. Tepakan nama lepaskan pada Kai sekarang ini. Cuba Toda dapatkan Team Secret. Pada sekarang mereka berada di tempat yang tertinggi. High Boy masih lagi sedang bersinar di bahagian belakang asap tersebut. Tapi Boss VIP. Satu bom takkan ditarik. Terus lebar di bahagian dalam. Cuba terapkan pihak musuh mereka. Tapi malas sekali Team Secret. Kesemuanya masih lagi hidup. Perlawanan ini masih lagi belum dapat dilihatkan siapa yang akan mati, siapakah yang akan hidup. Disebabkan sekarang ini mereka masih lagi berlindung di dalam rumah asap ataupun di dalam perumahan masing-masing. Oh, tapi lihatlah circle-nya. Khairul Amy betul-betul tarik ke dalam compound. Susahnya lah nak menyelit masuk. Membuatkan saya pun tak tahu apakah yang akan terjadi. Tapi Kais akan menemui si Aikul akhirnya. Dan dia nampak kelibat Aikul dekat situ. Berjaya untuk menghabiskan. Mendapatkan satu lagi kill tambahan untuk pasukan TRX. Sekarang ini berjumlah 2. Tetapi Team Secret kill yang paling banyak. Adakah mereka mampu untuk mendapatkan winner-winner Chicken Dinner? Ya, tapi sekarang TRX akan cuba untuk merusuh ke kawasan Evos VIP. Reza sedang pun heal up. Tapi M4 dah pun tersedia. Team Secret berada bahagian belah atas. Menjadi Razan kat belah bawah. Nampaknya mereka akan cuba untuk mencari play trend ini. Tapi tak berjaya nampaknya You High Boy. Satu lagi yang tinggal untuk Team Secret. Sekarang Raizai. Nampaknya walaupun dia bahagian bawah. Dia bahagian disadvantage kita boleh katakan. Tapi dia berjaya untuk dapatkan 2 knockdown terhadap Team Secret. Dan sekarang zone yang ke-7. Dah bermula untuk bergerak tutup. Pami tak lagi bergerak masuk. Reza dan Laksi masih terselamat. Tersorok dalam kawasan perumahan. Belum lagi dapat untuk dirusuh. Tapi juga berlaku perlawanan di sekeliling kawasan compound. Di mana belum lagi ada tim yang terkeluar. Masih lagi top 6 buat masa ini. Ya, betul lah. Tapi Team Secret jumper. Nyawa dia dalam keadaan last hit. Dia akan dijatuhkan terlebih dahulu. Dia akan turun ke bahagian bawah. Kedua-duanya akan terlebih dahulu. Mereka berada di tempat yang terbaik sekarang ini dengan 4 kill. Mael daripada tadi betul-betul hidup seorang macam tu saja. Tapi TRX Pami berjaya terapakan Laksi di mana Pami dah berjaya terapakan 1 kill. 2 kill terus diambil oleh Pami ketika ini pada Evos VIP 1-1 dijatuhkan oleh pemain ini saja. Mencari lagi pemain yang terakhir. Dia bakal ambang dilepas sebagai dalam terlebih dahulu. Tapi kalau kita melihat kedudukan Mael, dia sedang berlawan dengan Toda. Tetapi perlawanan mereka masih lagi tak tamat-tamat. Ya, masih lagi tidak tamat kerana mereka ada kawasan rumah untuk mereka berteduh ataupun melakukan reset seandainya perlu. Tapi Kid akan dapatkan Carl NED berada tinggal seorang saja pemain. Toda ada dalam top 5. Tetapi kita lihat terlebih dahulu apakah akan terjadi kepada Evos VIP. Nampak gaya macam hanya healing game saja boleh dilakukan oleh Reza. Tetapi itu ada circle terlalu sakit menyebabkan Reza akan terkulai layu dekat situ menjadi kotak yang tertinggal di bahagian blue zone tersebut. Tapi 3 pasukan yang terakhir sekarang ini akan berentak. Dan ketiga-tiga pasukan ini adalah 3 pasukan yang sangat-sangat memerlukan Super Weekend pada minggu ini. Toda, TRX, Jade. Ketiga-tiga pasukan ini ada sekali mereka tidak masuk ke dalam Super Weekend. Bermakna kita akan lihat aksi penamat yang begitu menarik sekali. Tetapi dari segi nombor, TRX ada advantage. TRX ada 4 orang player. Toda ada 3. Jade ada 1. Bermakna sekarang ini TRX mereka perlu memastikan bahawa tidak ada kesilapan dilakukan oleh mereka. Tetapi Choco Junior balingan dia cantik. Kobe dekat situ kena kepada 2 orang pemain. Junior nak push sekarang ini. Choco Junior dah bersedia. Tapi Kais akan TBP terlebih dahulu. Pahami akan cuma untuk diangkat. Situasi 4 lawan 3 lawan 1. Toda nak push. Micro Uzi dapatkan 1 orang. Dan sekarang Ray last man standing untuk TRX. Tapi berjangka 5 byte. Nyawa dia tak penuh. Lontaran botol kisah berapi berlaku. Dan nampaknya TRX akan dibakar hidup-hidup. Tempat Toda, yang ketiga langgar untuk mereka. Sekarang Toda 3 lawan 1. Toda akan menentang dengan JA 3 lawan 1. Mael dekat belah bawah. Ini mungkin Chicken Dinner yang memang akan dapat untuk Toda. Tapi kalau Mael clutch daripada kawasan low ground, ini satu chicken ini yang paling manis untuk J8. Ya, tapi kalau kita dapat lihatkan Mael, kedudukannya seakan telah diketahui oleh pemain-pemain daripada pasukan Toda. Di mana sekarang ini Kid akan mula untuk memberikan desakan. Janik akan jatuh terlebih dahulu. Mael menunggu saja waktu yang boleh sesuai. Bagi lepas sebagai harapan Janik akan dijatuhkan oleh si Mael. Tapi still winner-winner Chicken Dinner akan diberikan terhadap pasukan Toda.